Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi. Wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di madrasahnya pada pagi Jumaat 7 Jumadil Akhir tahun 545 Hijriah. Sesudah kata-kata yang lain, katanya pula, gunakan akalmu dan jangan suka bercakap bohong. Engkau berkata, aku takut pada Allah Azza wa Jalla. Tetapi engkau juga takut kepada selain Allah. Jangan takut jin atau manusia atau malaikat. Dan jangan takut apa pun daripada makhluk yang boleh berkata-kata atau yang tidak boleh berkata-kata. Jangan takutkan seksa dunia. Jangan takutkan seksa akhirat. Tetapi yang patut engkau takut pada siapa yang berkuasa, yang menyeksa dengan bermacam-macam seksa, itu Allah Ta'ala. Orang yang berakal tidak takut celaan orang dalam perkara yang mengenai Allah Ta'ala, kerana dia harus memekakkan telinga dari mendengar bicara yang datang dari selain Allah Ta'ala. Semua makhluk tidak berkuasa di hadapan Allah, sakit dan tidak punya apa-apa. Yang sifatnya begini dan yang semacam dengannya ialah para ulama yang dapat memanfaatkan dengan ilmunya. Para ulama yang kenal benar-benar hukum hakam syariat dan hakikat Islam, itulah menjadi tabib agama yang berkuasa untuk mematahkan semua ini. Baik orang yang terpatah-patah agamanya, mari kemari ke pangkuan para ulama supaya mereka memulihkan apa yang patah-patah itu supaya menjadi lurus semula. Ingatlah, siapa yang menurunkan penyakit, dialah yang menurunkan obatnya. Dan dia lebih tahu tentang maslahat orang itu dari yang lain-lain. Jangan sampai berani menuduh Tuhan dalam tindakannya. Dirimu yang sepatutnya engkau tuduh, dan cela daripada mencela atau menuduh orang lain. Katakan kepada jiwamu, pemberian itu adalah buat siapa yang mentaati, dan tongkat itu adalah buat siapa yang menderhaka. Jika Allah mahukan kebaikan buat seseorang hambanya, disusahkannya. Jika dia bersabar, diangkatnya. Dijadikannya baik, diberikan kurnia dan dikayakannya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami mohon pendekatan kepadamu tanpa bala dan bencana. Lembutkanlah qada dan qadarmu kepada kami. Lindungilah kami daripada kejahatan orang-orang yang jahat dan dari tipu daya orang-orang yang fasik. Jagalah kami sebagaimana yang engkau mahu menurut apa yang engkau mahukan. Kami mohon kemaafan dan keafiatan dalam agama, dunia dan akhirat. Kami mohon taufik untuk beramal yang soleh serta berikhlas dalam amal itu pula. Amin. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam ucapan dan nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani, ada beberapa perkara penting yang diutarakan oleh beliau. Yang pertama, iaitu kita menggunakan akal kita. Yang dimaksudkan menggunakan akal, yakni menggunakan segala keinsafan dan muhasabah diri. Bukan akal yang berhelah dan beralasan. Akal yang muhasabah. Akal yang mendatangkan keinsafan. Akal yang mendatangkan kebenaran. Kerana akal ini fungsinya macam-macam. Ada akal dengan akalnya diambil hak orang. Ada orang menggunakan akal untuk membela kebatilan. Ada yang menggunakan akal untuk terus mempertahankan dirinya. Tapi bila kita dengan Allah,
kita nak guna akal kita untuk melihat kesilapan, kelemahan kita. Ini disebut sebagai akal muhasabah. Akal muhasabah ini adalah akal keinsafan. Bukan akal kita nak berbalas dengan orang, nak mujadalah. Bukan kita nak menang dalam apa yang kita katakan, tapi kita nak jadi baik dengan apa yang kita katakan. Ramai orang berkata-kata untuk dia menang apa yang dikatakan, walaupun kemenangan itu tak beri kebaikan pada dia. Tapi kita nak berkata-kata dengan akal muhasabah, sekalipun ia menunjukkan kekalahan kita, tapi ia adalah keinsafan kita. Kemudian Syekh menyebut tentang jangan bohong. Yang ini jangan bohong dalam muamalah kita dengan Allah. Dan yang ketiga ialah jangan takut dicela kerana melaksanakan perintah Allah. Jangan takut dicela. Maka antara golongan yang perlu kita contohi ialah para ulama. Ulama yang beramal dengan ilmunya, yang mengambil manfaat benar-benar daripada ilmunya. Makinlah ulama yang benar-benar berani, dan kita ingin mencontohi mereka. Kemudian yang kelima yang Syekh jelaskan ialah apapun musibah yang menimpa itu, maka jangan dicelanya, bahkan dilihat kesilapan diri kita. Kerana musibah itu sama ada ia hadiah dari Allah ataupun ia adalah tongkat, hukuman Allah. Dia sebut tongkat ni hukuman. Sama ada Allah Ta'ala hadiahkan untuk mengangkat darjat, kedudukan kita. Sebagaimana yang disebut dalam hadis, bila seorang tidak sampai kedudukannya, seseorang telah ditentukan kedudukannya di sisi Allah. Bila ia belum sampai kedudukan tersebut, maka Allah datangkan dengan musibah, supaya dia bersabar dan dia sampai pada kedudukan itu. Dan ujian ini juga menjadi tongkat, hukuman pada orang yang berdosa. Kemudian yang terakhir yang disebut tentang doa. Bagaimana kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini intisari kandungan nasihat dan wasiat Syekh Abdul Qadir Jilani. Bila beliau menyebut yang pertama, gunakan akal. Yang kita dah sebut tadi, menggunakan akal muhasabah. Bukan akal kita nak menang, nak cari alasan. Akal muhasabah. Untuk kita tengok diri kita. Ini yang disebut dalam hadis, man dana nafsahu. Dana nafsahu, menundukkan dirinya. Tunduk, jangan nampak kita mulia, jangan nampak kita sempurna. Tunduk diri kita, cari kekurangan kita. Sebab manusia ni, dia berada dalam dua perkara. Sama ada dia akan cari salah orang atau dia cari salah dia. Kita akan mendapati ini dua kelompok, atau inilah dua fatrah, dua tempoh masa yang kita lalui. Sama ada kita cenderung mencari salah orang. Dan ini yang berlaku pada banyak manusia. Terus mencari salah orang lain. Bahkan kadang-kadang salah orang tadi ada, mereka dah berhenti dengan taubat. Kadang-kadang salah orang tadi mereka tersilap cakap. Kadang-kadang salah orang tadi dalam lautan kebaikan dia. Kadang-kadang salah orang tadi kita yang salah faham. Kadang-kadang salah orang tadi kita memahaminya sekerat, tidak memahami sepenuhnya. Kadang-kadang salah faham kita dalam mencari kesilapan orang lain. Dia tidak maksudkan begitu, tetapi kita nak katakan dia salah, kita maksudkan dengan maksud-maksud yang tertentu. Umpama kalau seorang tu kata, ni jenis pekak badak. Oh, dia kata kita binatang lah, dia kata kita badak. Bagaimana dia cuba memanipulasikan. Bila kita sebut, jangan jadi macam telinga kuali. Dia kata apa ni? Dia kata orang telinga kuali. Padahal itu satu perumpamaan. Maka dia terus menyatakan, oh, dia kata kita kuali. Ini orang-orang yang mencari salah. Yang paling teruk ialah mereka yang merebut kuasa. Mereka mencari salah. Sedangkan kalau mereka membantu untuk menjaga agama Allah dan negara, mereka juga mendapat kebaikan. Tapi kebanyakan mereka cenderung untuk mencari salah. Dan ia juga berlaku kepada sebahagian ulama'-ulama'. Demi mengumpulkan anak murid yang ramai, pengaruh yang besar, mereka mencari salah. Dan ia juga berlaku kepada mana-mana orang. Orang kaya, sesama mereka cari salah. Bahkan kita adik-beradik pun cari salah.
untuk mendapat tempat di hati ibu ayah kita. Atau dalam masyarakat. Baik budaya ataupun kebiasaan mencari salah orang ini membahayakan kita. Kalau setiap kali kita bercakap tentang kesalahan orang lain, sama ada kita buka pekung di dada kita, yakni hasad, dengki dan sebagainya, atau sama ada ini adalah nasihat kita kerana Allah. Dan setiap benda tadi dipertanggungjawabkan. Bila kita buka je keaiban orang, kita kena ingat satu benda yang disebut oleh Nabi SAW. Bila Rasulullah menyatakan, man tatabba'a auratal muslimi tatabba'a Allahu auratahu. Siapa yang mencari kesalahan orang, Allah yang akan cari kesalahan dia. Terutama orang yang dicari salah ini diam diri. Maksudnya kalau ada seorang hamba Allah ni, dicari salah orang ni, cari apa dicakap, dicari salah je. Manakala yang dicari salah pula lebih bersikap diam diri, saya tak nak komen, saya diam. Saya serah pada Allah. Maka yang ni Allah yang cari salah dia. Maka pembalasannya lebih dahsyat. Keaiban yang Allah beri pada dia lagi teruk. Sebab itu kita, tuan-tuan sekalian, bila nampak satu keaiban orang, kita ada beberapa pilihan. Sama ada pilihan pertama, menutupnya, maka ini cara paling selamat. Tutup. Atau cara yang kedua ialah kita melihat bukan tujuannya itu. Bukan dia bermaksud begitu. Mungkin dia tidak sengaja. Mungkin. Kita namakan sebagai mahmalan atau keberangkalian, keuzuran alasan yang kita berikan pada dia. Dia tu pemarah, jahat, pukul orang. Mungkin masa tu dia emosi kot, dia tak sedar. Kita menyebut suatu keuzuran dia supaya seorang tidak salah faham. Ataupun kita mengambil sikap di sebalik kesilapan dia, kita memuji kebaikan dia. Tadi silap sikit je, dia banyak orang. Dia orang baik. Semua orang buat silap. Banyak baik. Kalau kita sebut ulama' dalam percakapannya, ya, semua ulama' ada silapnya. Likulli alimin zallah. Wa likulli jawadin kabwah. Setiap orang alim ada gelincirannya. Setiap kuda pun jatuh juga. Setiap kuda yang berlari pantas pun dia boleh terjatuh. Kuda ni bukan binatang yang mudah jatuh, tapi dia pun boleh jatuh, tergelincir. Alim sebesar mana pun, dia akan tergelincir juga untuk menunjukkan dia manusia. Untuk tunjukkan dia ni bukan malaikat, dia orang juga. Kadang-kadang sapu lisan dan sebagainya. Golongan ketiga ni, tuan-tuan, golongan yang paling baik ialah dia tetap memuji orang ni, walau silap dia. Tapi bukan dia puji silap tu, dia tak puji yang silap tu. Kerana kita kadang-kadang bila tengok kekurangan orang, kita besarkan kurang tadi, yang baiknya banyak kita lupa. Katakan mak ayah kita lah, dengan segala kebaikan dia buat, kita nampaklah satu dua benda kurang, kita nak marah yang tu. Atas sebab tu kita nak derhaka dia. Padahal kebaikannya kita tak boleh balas, walau sepanjang usia kita. Walaupun dengan satu hembusan dia menolak kita keluar daripada perut waktu dia melahirkan kita, kita tak boleh balas pun. Walaupun kita beri segala harta kita pada ibu ayah kita, kita tak boleh balas pun. Kasih sayang kita takkan sama dengan mereka. Walau bagaimana tuan-tuan sayang mak ayah pada kita, lagi hebat. Lagi hebat. Sebab itu, mati kita lebih disedih berbanding kita sedih mati dia. Umpama tuan-tuan tengok sekarang diri tuan-tuan lah. Tuan-tuan tengok kalau anak kita mati, sedih tak? Sedih sangat-sangat. Kalau kita pula mati, anak kita akan kata, ayah kan dah tua. Ayah pun dah lebih umur tu, subsidi dia. Ya, kita bukan menyatakan anak tak sedih. Saya tak kata tak sedih. Semua sedih. Kita bercakap siapa lebih sedih? Siapa lebih sedih? Antara seorang ayah, ibu yang kehilangan anak atau sebagainya. Baik, bila kita sebut tentang cari aib tadi, imam kita cenderung mencari aib orang yang tujuan-tujuannya. Atau orang paling hebat mencari keaiban sendiri. Sebagaimana dikatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan keaibannya daripada keaiban orang lain. Maka di sini Syekh Abdul Qadir sebut, gunakan akal. Lalu kita mencari keaiban terbesar kita, kita tidak berlaku benar dengan Allah. Sebab itu selepas beliau menyebut, gunakan akalmu dan jangan berbohong. Bohong dengan siapa? Bohong dengan Allah.
Kita baca surah Taubah pada ayat 119. Bila Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu pada Allah dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang benar, sadiqin. Baik, bila kita sebut benar dengan Allah, tidak berdusta dengan Allah, pada 3 perkara penting. Yang pertama, pada i'tiqad dan keimanan kita. Yang kedua, pada ketaatan kita pada Allah, atau disebut syariat, taat kita pada Allah. Yang sebut puasa, semayang, zakat, haji. Dan yang ketiga ialah akhlak kita dengan Allah. Kesemuanya ini Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah pada ayat 177. Bila Syekh Abdul Qadir menyebut, kamu ini cakapnya takut pada Allah, tapi tidak. Kamu ini takutkan pada lain daripada Allah dan berharap yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu bohong. Maka kita lihat bagaimana Allah ajar kita sifat benar. Saya katakan tadi dalam suratul Baqarah ayat 177 Allah Ta'ala menyebut tentang hal itu. Bila Allah menyatakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المفلحون. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah menyebut ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun, maksudnya bukanlah kebaikan itu kamu menghadap wajah kamu timur ataupun barat, tetapi kebaikan itu yang sifat benar dengan Allah itu bila mana kamu benar-benar beriman pada Allah, pada hari akhirat, pada malaikat, pada kitab, pada para nabinya, dan kamu berikan harta kamu dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa sayang kepada kaum kerabat kamu, orang-orang yatim, anak-anak yatim, dan juga kepada orang-orang miskin, orang-orang yang terputus bekalannya, orang-orang yang memintanya, hamba, dan dia mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menepati janjinya apabila dia berjanji, apabila mereka berjanji, dan bersabar dengan apa pun yang ditimpakan kepada mereka. Sabar dengan ujian Allah Ta'ala, sama ada dalam kesukaran ataupun kesusahan. Dan mereka inilah, kata Allah, orang yang benar. Ulaika alladzina sadaqu, ini orang benar. Wa ulaika humul muttaqun, inilah orang bertakwa. Baik, bila kita sebut benar dengan Allah, berarti sama ada bermula daripada benar dengan akidah. Allah suruh kita beriman dengannya dengan sesempurna iman. Maka ini terhasil dengan yang pertama, yakin kita. Setiap hari kita kena tambah yakin kita yang berkait dengan Allah. Yakin, bukan sekadar yakin kewujudannya, yakin kekuasaannya, yakin ketentuannya. Kita tengok dalam perjalanan rezeki kita, kita yakin Allah yang tentukan. Walau kita usaha sama banyak dalam hari yang berbeza, tapi kenapa rezeki berlainan? Kerana Allah yang bagi, bukan usaha kita. Kita makan obat yang sama, pada penyakit yang sama, tapi kadang-kadang sembuh ataupun kadang-kadang tidak, kerana Allah yang menyembuhkannya. Kita bercakap percakapan yang sama, yang percakapan tadi kadang-kadang menyebabkan orang sayang, kadang-kadang menyebabkan orang benci, kerana Allah yang menentukan. Saya bila nasihat orang, bila saya nasihat, ada orang suka dengan nasihat saya dan dia menyayangi saya, dan ada orang pula dengan nasihat yang sama dia benci saya. Dia kata saya kata pada dia, dia kata saya rendahkan dia, dia kata saya sedang memperli dia. Lihat, benda yang sama, tak ada bezanya. Tapi bila disampai pada penerimaan, demikian yang Allah kehendaki. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita sebut beriman pada Allah, yang pertama dia akan berkait dengan yakin kita. Sejauh mana yakin kita.
Yang kedua, sejauh mana niat kita pula. Kerana orang yang beriman dengan Allah, niatnya, matlamatnya mula pada Allah, bukan lagi pada lain. Niat dia nak pahala di sisi Allah, niat dia nak ikhlas, niat dia nak benda-benda yang berhubung dengan Allah terus. Macam kita lah, bila kita yakin pada orang tu bagus, lalu niat kita pun menghala kepada dia. Maka seorang yang akidah benar, maka niatnya dijaga. Sebab itu sentiasa kita sebut lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Baik kita berusalli, baik kita berpuasa, baik kita haji, kalimah lillahi ta'ala itu menjadi suatu penjelasan kepada kita tentang niat kita. Kita kadang-kadang bila buat baik, orang kata tak apa, ni ambil lah lillah ni, lillahi ta'ala saya buat ni, lillahi ta'ala. Kan itu niat dia. Maksudnya itulah matlamat. Yang ketiga, atas nama seorang itu iman pada Allah, dia cuma takut hanya pada Allah. Dia tak mungkin takut lain pada itu. Dan ini yang difahamkan kepada kita oleh Syekh Abdul Qadir. Baik, seorang kata takut Allah, tapi jin dia takut, orang dia takut, semua dia takut. Baik, apa maksud di sini? Tentang takut ni ada dua. Dipanggil al-khawfu ma'al karahah. Yang kedua, al-khawfu ma'at ta'zim. Takut dengan keadaan kita benci benda tu. Maka ini tidak salah. Dan ini fitrah kita manusia. Yang kedua, al-khawfu ma'at ta'zim. Takut dengan cara kita membesarkan benda tu. Seolah-olah benda tu yang akan menentukan segala-galanya. Atas sebab itu ada orang yang beribadat kepada benda yang ditakutkan ini. Ada yang menyebabkan dia melakukan perkara khurafat demi kerana benda yang ditakutkan ini, sehingga disanggut langgar perintah Allah. Yang ini dilarang. Takut fitrah ni, umpama kita tengok tikus melompat gitu. Oi, syirik kamu takut pada tikus. Kalau begitu semua orang syirik belaka. Waktu Nabi Allah Musa AS mencampakkan tongkatnya, tiba-tiba bertukar jadi ular. Allah cerita dalam Quran, Musa takut. Lalu Musa berlari. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, jangan takut. Jangan takut. Artinya Allah tak mencela, Allah cuma cakap jangan takut. Kerana takut itu fitrah. Kita takut anak kita gagal belajar, itu fitrah. Jangan tu syirik, sebab kamu takut selain Allah. Tentu orang macam ni tak faham makna hakikat takut. Ini kita sebut al-khawful ma'akarah. Takut, kita benci benda tu, tak nak. Kita takut pada pemimpin jahat, zalim. Sebab kita benci dia. Kita tengok makanan ni, kita pun takut. Sebab makanan ni menyebabkan kita sakit. Takut, kita benci, tak nak. Tengok gula, saya tak nak gula ni. Tengok garam, saya tak nak, saya darah tinggi. Tengok yang berkolesterol, tak boleh. Maka kita pun takut. Baik, takut seumpama ini tak ada masalah apa-apa. Itu fitrah kita manusia. Tapi takut dengan kita membesarkan melampau. Yang ni dia takutnya benda ni, seolah benda ni lah yang menentukan apa pun yang berlaku. Dia lupa Allah dengan izin Allah. Contoh, disebut oleh Syekh Abdul Qadir, takut jin, takut hantu. Baik, takut hantu dengan maksud kita benci dia, okey. Tapi takut sampai kita rasa dialah yang menentukan. Kita punya takut sihir, jangan sak sihir ni bahaya jadi begini. Lupa Allah. Allah sebut dalam Quran, walaysa bidarihim syai'a. Allah sebut bahawa sihir ni tak boleh beri mudarat apa pun. Jangan ustaz, dah ramai ustaz kena sihir ni. Dah itu dah ramai ni. Jangan takut sangat. Jangan melampau macam tu. Ingat izin Allah. Tapi bukanlah maksudnya kita bercakap sombong. Saya tak takut sihir. Sihir saya. Itu sombong pula. Kita bercakap tentang hakikat. Walau seorang tu nak sihir ke bijak, kalau Allah tak izin tak jadi apa. Orang yang ada kuasa, dia nak susahkan kita dengan berapa undang-undang dan akhta. Kalau Allah tak izinkan tak akan jadi apa-apa. Itulah akidah. Tapi bukanlah satu benda yang menyangka akidah kalau kita mengambil usaha untuk menyelamatkan diri kita daripada benda ni. Saya pun lah buat amalan supaya saya tak terkena sihir. Saya makanlah ajwa setiap hari 7 biji. Setiap hari saya jilat garam.
buat perjilatan untuk elakkan sihir. Sehari saya minum madu. Sebab sihir dia akan singgah pada tubuh yang berpenyakit dan tak sihat. Yang pertama, sihatkan tubuh badan. Ni yang pertama kaedah dia, sihatkan tubuh badan. Sebab tu suruh makan ajwa, suruh makan madu, suruh makan garam. Ini semua makanan menyihatkan tubuh badan. Kemudian kita mula beruqyah, membaca ayat-ayat perlindungan, muawizat, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayatul kursi. Beberapa zikir-zikir tertentu yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membaca suratul Baqarah dan sentiasa berzikir, memperbanyakkan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Sampai i'tiqad yang kuat kita pegang, tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Tak akan berlaku. Maka di sini kita lihat bagaimana kita membetulkan akidah kita. Jadi bila Syam tu dia sebut yang takut pada jin ni sampai peringkat buat khurafat, sembah jin dengan cara apa? Oh, bila nak buka tanah, dia sanggup pergi makan jin. Dia macam dulu tuan-tuan orang main kuda kepang dengan wayang kulit. Ni saya cerita dululah. Sekarang ni mungkin dah tak ada. Alhamdulillah. Dia panggil semoh gelanggang. Semoh gelanggang maknanya diberi makan pada jin supaya jangan ganggu permainan dia. Yang Tok Dalang cara semoh dia. Sebab Tok Dalang perlukan jin untuk masuk dalam diri dia untuk dia buat suara macam-macam. Suara wak dogo lah, suara tu biar suara dia lain-lain. Suara tu bukan dibuat-buat macam tu. Dia datang, jin tu masuk. Untuk dia bercakap dengan suara tersebut. Maka dia semohlah gelanggang. Beri ayam, jantan warna putih lah, darah lah, sekian-sekian. Ini membawa pada khurafat. Sebab itu dulu diharamkan wayang kulit. Tapi kalau tak ada benda tu, nak main wayang kulit, main cuma lantunang suara, itu tak salah apa pun. Macam main papek je, tak salah. Isunya jangan tengok wayang kulit tu di belakang wayang kulit. Sama juga kuda kepang. Kuda kepang pun sama di semoh. Diberi makan dulu untuk buka gelanggang. Ada semoh, bagi semoh. Mana beri makan. Supaya jin ni tak ganggu, tak obor sangat. Baru dia main. Nak main kuda kepang, dia kena ada kepala dia seorang untuk bomor. Tak takut kuda ni terlepas, gigi orang. Panjat pokok kelapa. Kuda biasa tak pernah panjat pokok kelapa. Kuda kepang panjat. Dia panjat pokok kelapa. Laki perempuan sama. Sehingga dia diharamkan. Sakat nak main kuda kepang saja tak ada masalah apa. Tapi di belakangnya tadi. Tapi kalau takut jin sebagai satu takut fitrah, kita dengar bunyi memang takut. Takut tu baca Quran. Itu bagus. Kalau takut macam tu dekatkan kita pada Allah. Yang salah takut yang menjadikan kita mensyirikkan Allah, menghurafatkan amalan dan menganggap dia benda-benda ni berkuasa atas kita. Kalau tuan-tuan takut jin, tuan-tuan baca auzubillahi minasyaitonir rajim, baca keluar sampai lupa Quran 30 juz, ingat. Sebab takut sangat tadi, teringat tadi. Baca ni, itu tak ada masalah. Takut tadi kita makin dekat dengan Allah. Sebab kita baca Quran, kita berlindung pada Allah. Kita berauzubillah setiap ketika. Nak ke mana? Auzubillah, doa bismillah. Makin panjang doanya. Jangan Ustaz, kawasan ni keras ni. Keras ni. Ni kawasan gangguan banyak. Tu saya kalau masuk sini Ustaz memang Al-Baqarah habis. Oh takut no. Takut macam tu tak apa. Sebab dia minta perlindungan dengan Allah. Yang kita takut ni terus mengaku dia cucu jin. Tu cucu tumpang lalu tu dia cucu jin. Dia punya takut. Patut dia cucu Adam jadi cucu jin. Tu atuk. Dia panggil jin tu atuk. Cucu tumpang lalu boleh. Ialah sebab atuk kan takut dengan cucu. Bengkeng-bengkeng ayah jadi datuk jadi lembut. Tuan-tuan tengok orang-orang bengkeng ni. Bila dapat cucu dia pun tu jadi lembut. Pakai cucu ketuk kepala dia. Cucu power. Dia boleh ketuk kepala atuk dia. Dia boleh nasihat atuk dia. Ustaz pun tak nasihat atuk dia. Cucu boleh nasihat. Dia masuk dalam hati atuk dia tu risau. Cucu. Orang ada cucu dia tahulah. Artinya kalau takut macam gini tuan-tuan, inilah yang disebut syirik. Khurafat. Takut pada jin, kita pun baca mentera jin, puja jin, bagi makan jin. Dulu ada seorang bomoh zaman-zaman jahiliah dulu dicerita. Dulu kan kita selalu buka tanah. Bila buka tanah pun dia ada semah yang diberi makan.
Dia akan bagi makan bertih 7 dulang, iaitu beras yang digoreng ataupun adalah dia punya cara dia. Dia akan letak sambil membaca mentera tertentu sebelum buka tanah. Lepas tu barulah mereka boleh tebang pokok sekeliling dan sebagainya. Barulah mereka buat rumah dan sebagainya. Ini tradisi dulu yang diamalkan oleh sebahagian orang. Bila mereka buka tanah untuk pertanian, buka tanah untuk buat rumah. Maka perkara ini yang dijaga atau dilarang dalam agama. Orang Arab dulu pun sama. Bila mereka lalu padang pasir, mereka berlindung diri dengan memohon perlindungan daripada jin-jin, disebut sebagai Raul. Raulung atau Railan. Raul ni ialah gegasi padang pasir. Jin padang pasir. Mereka takut. Ya, kalau jumpa jin Aladin kat padang pasir tak apa. Boleh buat permohonan. Ini jin ni dia anggap menjaga padang pasir. Macam kalau kita orang Melayu, jin laut. Mereka takut jin laut ni. Baru start jin laut ni memang kita baca macam-macam lah. Baik, kalau dibaca mentera dan khurafat, itu yang dimaksudkan, takut pada jin yang dilarang, yang menjadikan kita berbohong dengan Allah. Sedangkan kita kata takut Allah. Tapi kalau kita berlindung pada Allah dengan segala doa, dengan segala ayat-ayat Al-Quran, kita tidak termasuk dalam golongan ini. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, kita kata takut Allah, tapi kita minta perlindungan ngejing dengan manusia. Bukan semua selain daripada Allah, tak boleh. Kita patut takutkan Allah. Baik, bila Syekh Abdul Qadir menyebut, ya, setiap umumnya takut kita pada neraka kerana takut kita pada Allah yang menciptakan neraka. Namun Syekh sebut supaya kita takut pada hakikat sebenar Allah itu sendiri. Contoh, tuan-tuan sekalian. Bila ayah kita pegang rotan, tuan-tuan takut tak? Takut. Rotan kat tangan dia. Tapi yang gerakkan rotan tu siapa? Ayah. Tangan ayah. Boleh saja rotan tu ayah tu dekat dengan kita sambil gosok-gosok dengan kita. Tanpa memukul kita. Boleh tak? Boleh. Dia tak payah pukul. Jadi hakikat kita takut pada rotan ke atau pada ayah tu? Sama juga kita sebut neraka ini azab Allah. Apakah kita takut neraka itu atau takut Allah? Maka hakikatnya kita takut Allah. Seakan kita sebut takut neraka. Ya, takut neraka sebabnya ia azab Allah. Allah kata, kamu neraka azabku. Allah berfirman pada syurga, kamu syurga rahmatku. Baik, saya nak rahmat Allah yang merupakan syurga. Tapi hakikat saya tengok Allah itu sendiri rahmat. Bukan syurga tu. Di sini kita katakan suatu keadaan yang kita perlu memahami hakikat. Tapi tidaklah salah kita takut neraka, harapkan syurga. Tak salah, sebab itu ialah makhluk yang Allah suruh kita takut, Allah suruh kita harap. Namun ketakutan sebenar kita pada Allah itu sendiri. Macam gini tuan-tuan, tak salah kita menganggap obat-obat ni mujarab. Tak salah. Ubat ni bagus ni, mujarab, saya dah test. Tapi hakikatnya Allah penyembuh. Hakikatnya Allah penyembuh. Ya, saya katakan betul, kita takut neraka, kita harapkan syurga. Tapi hakikat sebenar yang kita takut itu, Allah bukan neraka itu. Syekh Abdul Qadir mengajak kita melihat pada perkara hakikat itu. Allah, umpama kita sebut macam ni lah, harta boleh bahagikan kita tak? Ya, memang. Tapi, walau bagaimanapun harta tu membahagikan kita, tapi itu bukan hakikat dia. Hakikat sebenar yang membahagiakan kita Allah. Sebab itu Allah tunjukkan ada orang harta banyak, mereka tetap tak bahagia. Orang yang harta sikit tak bahagia itu memang kita dah faham lama. Kita dah faham lama, memang tak ada harta, payahlah kita. Nak bayar parking pun tak boleh. Dah lama kita tahu. Tapi yang kita tak berapa tahu, kenapa orang dah kaya masih tak bahagia? Itu yang kita tak berapa tahu. Dan itulah cerita hakikat. Itulah cerita hakikat. Jadi, hakikatnya kita nak takut Allah mengatasi ketakutan kita. Sebab itu kita berlindung kepada Allah daripada neraka. Kita sebut apa? Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, engkau selamatkan aku dari neraka. Kita tak kata, wahai neraka, selamatkan aku daripadamu. Tak, kita sebut, ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Kada kuasa memasukkan, menyelamatkan Allah. Maka di sini kita membina rasa takut kita pada Allah. Berhubung pada ayat yang kita bacakan sebelum ini, bila Allah kata bukanlah kebaikan itu
kamu menghadap timur atau barat, tapi kebaikan itu beriman pada Allah dan hari akhirat, malaikat dan kitab dan para nabi. Itu akidah. Kemudian bila Allah menyebut wa atil ma ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin, itu akhlak. Berbuat baik kepada orang-orang miskin, kaum kerabat. Berbuat baik kepada orang miskin, anak yatim. Berbuat baik kepada orang yang meminta, berbuat baik kepada hamba. Yang Allah sebut perbuatan baik tadi, beri harta. Sebab gini tuan-tuan, bila kita buat baik pada orang, apa cara paling maksimum tuan-tuan boleh buat? Buat baik. Cara maksimum ialah kita bagi duit. Paling maksimum kita boleh buat. Ya, kita bagi makan, dah bagus. Bagi duit supaya dia boleh buat apa saja dia nak buat. Sebab itu Allah menyebut dalam bab akhlak tadi, bagi duit. Wa atil mala ala hubbihi dzawil qurba, dan berikan harta. Berikan harta kamu dengan penuh rasa kasih sayang. Kepada siapa? Kaum kerabat. Kepada siapa? Kepada anak yatim. Pada siapa? Orang miskin. Kepada siapa? Kepada orang yang terputus bekalan. Kepada siapa? Kepada orang yang meminta. Pada siapa? Pada hamba. Ini adalah ilmu akhlak. Ya, saya kata akhlak, tuan-tuan buat baik, cakap baik. Tapi kemuncak akhlak tadi, tuan-tuan bagi duit. Sebab itu pemimpin yang bagi duit, rakyat pun suka. Pemimpin bagi duit, ambil duit. Kita jumpa orang suka bagi duit, kita suka. Hari raya yang suka sangat, kenapa? Sebab orang bagi duit. Anak-anak kita seronok raya sebab ada cerita bagi duit. Bagi. Sebab bagi duit ini manifestasi daripada kita hormat, kita sayang dia. Kita suka. Tuan-tuan kerja, majikan bagi duit. Majikan bagi bonus pula, kita gembira. Semua orang gembira kalau dapat bonus. Semua yang dapat bonus gembira, seronok. Sebab itu kemuncak kebaikan. Bagi duit. Sebab Islam ajar kita duit, harta ni adalah alat untuk kita buat kebaikan. Nabi SAW, bila ada di tangan bagi dia, Nabi akan beri semua. Beri semua. Itu tanda kebaikan. Kita boleh tahu orang tu baik tak baik, apakah dia boleh lepaskan semua atau dia pegang semua. Kalau orang jenis boleh bagi semua, baik. Kadang-kadang dalam wallet dia ambil semua. Oh, baik orang ni. Dia buka wallet, tengok kita nampak banyak. Dia ambil semua. Ini yang ada. Saya ingat kita pernah minta derma daripada sahabat-sahabat kita untuk tujuan-tujuan kebajikan. Ada seorang hamba Allah. Dia saya cakap dia ni tujuan kebajikan lah. Dia buka wallet dia keluarkan semua dia ambil. Dia kata, Masya Allah, ni orang yang amat pemurah. Orang baik, kita pun tahu dia baik. Ada seorang hamba Allah, bila saya kata kita nak buat surau, Ustaz boleh tak Ustaz tunggu saya dapat gaji? Saya kata, ya, saya tunggu. Boleh, tak ada hal. Hari dia dapat gaji, dia punya seronok, excited nak bagi. Dia bagi semua gaji dia, semua. Saya kata, bagi semua, ya semua, tak pusat, ambil ni. Baikkan ditunggu gaji untuk diberi semua, untuk pembinaan surau. Ini orang-orang yang kita kata memang baik. Kita pun tahu dia baik. Seorang kalau boleh berpisah dengan hartanya, kita tahu dia orang baik. Seorang jenis tak boleh berpisah dengan harta, kita tahu dia orang tak berapa baik. Sebab itu sifat para Nabi, tak ada seorang pun Nabi kedekut. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun Nabi-Nabi bila diminta, dia kata tak boleh. Tak ada. Semua para Nabi sifatnya pemurah. Apatah lagi junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Allah sentiasa memuji orang pemurah. Dan orang pemurah inilah kita namakan sebagai akhlak yang baik. Yang saya katakan, kalau seorang tu pemurah, memang orang kata dia akhlak baik lah. Tapi kalau kita nampak macam akhlak baik, tapi kedekut, teruk dia tu, orang tu. Dan yang ketiga, yang disebut dalam ayat ini tentang taat atau syariat. Itu mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menepati janji, bersabar atas ujian. Ini syariat. Itu yang saya sebut tentang benar dengan Allah terbagi pada tiga. Iman atau akidah, taat atau syariat, dan akhlak atau muamalah dengan manusia. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaih selepas menyebut tentang bagaimana bersifat benar dengan Allah, maka dia bercakap tentang dalam melaksanakan perintah Allah, jangan takut celaan manusia. Sewaktu Allah memuji kelompok yang Allah sayang, mereka ada satu sifat, apa dia? Wala yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Dalam suratul Maidah Allah cerita, mereka itu yang Allah pilih, yang Allah sayang,
tidak pernah takut celah manusia dalam melaksanakan ketaatan padanya atau melaksanakan perintahnya. Orang nak cela lah, dia buat tak dengar je. Sebab ini perintah Allah. Kita kata, kenapa awak tak tutup aurat? Kenapa awak tu? Dia tak apa ni, tegur-tegur ni ambil kerja Tuhan ke apa? Ni ambil kerja Tuhan. Ini pandai nak hukum orang. Nak cakap apa, cakap lah. Saya menyampaikan perintah Tuhan. Nak cela, biarlah pengikut dia juta nak cela. Kita tak kisah pun. Ini perintah Allah, kita tahu. Allah yang menentukan segala-galanya. Kita lihat Nabi SAW. Contoh bila Nabi di Isra' dan Mi'raj. Satu peristiwa besar. Ya, hari ini kita mengagungkan peristiwa itu. Tapi tuan-tuan perlu tahu bila berlaku peristiwa tadi. Rasul balik di rumah Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha. Lalu Rasulullah cerita pada Ummu Hani, semalam saya berada di sini. Kemudian tadi saya diperjalankan. Saya pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian saya balik lagi pagi ni untuk solat subuh di sini. Untuk solat. Lalu kata Ummu Hani, wahai Nabi Allah, jangan kamu cerita pada orang nanti dia akan membohongi kamu. Kata Nabi, tak, aku akan cerita. Nabi pun keluar daripada rumah Ummu Hani. Nabi pergi di Kaabah. Nabi cerita, semalam aku diperjalankan ke Baitul Maqdis. Tata cerita ini fitnah besar kepada umat Islam, umat manusia. Sebahagian orang yang Islam dengan Rasulullah murtad. Nabi Muhammad ni betul ke tak betul ni? Ialah dia, baginda beritahu, dia pergi ke Baitul Maqdis hanya satu malam. Padahal semua orang Arab tu tahu sebab orang Mekah ni ialah bangsa musafir. Mereka semua ada pengalaman musafir. Mereka ini pergi ke sana paling kurang 40 hari. Kita tak tahu. Tuan-tuan biasa ulang alik. Saya biasa ulang alik. Pasir Gudang ke Mersing. Tiba-tiba dia kata, saya ni 2 minit sampai Pasir Gudang. Bohong. Saya pun laju, saya bawa pun sejam suku, misalnya. Atau 2 jam. Kita dapat baca jalan sebab kita selalu. Seorang kata kat kita, saya pergi Pasir Gudang 2 minit. Oh, kita kata bohong. Bohong. Nanti lihat fitnah tu. Fitnah besar. Bila Rasulullah cakap demikian, dia pergi ke Baitul Maqdis, maka orang yang biasa musafir, bohong ni. Terus kata bohong. Nabi tak takut sebab inilah perintah Allah pada baginda SAW. Dan ini ujian keimanan yang paling berat bagi orang beriman waktu itu. Maka kalau kita baca sirah Ibn Hisham, sebahagian orang Islam yang dah Islam murtad. Tiba-tiba kita melihat bagaimana hebatnya Abu Bakar Siddiq. Kalau Muhammad yang cakap, betul lah tu. Aku percaya lebih pada tu. Tetapi waktu nak cakap benda tu, tak ramai orang percaya. Tetapi selepas itu, sampai hari ni, tak ada masalah orang nak percaya. Sekarang kalau kita Isra Mi'raj, kita cerita mukjizat, tak ada masalah orang nak percaya. Semua orang beriman percaya. Kita cerita waktu mula-mula Nabi diuji dengan ujian tadi. Abu Jahal ketawa besar, kita dah dapat bola tanggung. Kita smash kot mana pun, mesti menang. Dia lupa ramai orang bola tanggung ni, dia gagal untuk menang. Sebab itu bukan sebarang bola tanggung. Jadi bila Rasulullah SAW diminta bukti, Nabi kata, ya ada bukti. Sebab Nabi bila cakap dia ada bukti. Macam juga saya kata, kalau ada seorang tu kata dia pergi Pasir Gudang setengah jam, kita tak tu kata bohong, bukti. Dia pun sebut bukti. Saya pergi dengan helikopter. Oh, helikopter. Kita duk kiang kereta kancil, memanglah. Melompat-lompat. Straight. Betul lah setengah jam. Betul lah tu. Jadi dengar dulu apa dia cakap. Jangan terus hukum dia kata dia pergi Pasir Gudang ke Mersing setengah jam atau 5 minit. Bohong. Sebab mengkiaskan waktu kita. Tanya dia pergi apa. Dan Nabi SAW waktu dia di Isra', Nabi naik apa? Nabi tak naik kuda dia. Nabi tak naik unta dia. Nabi naik burak. Satu kenderaan yang paling laju. Sekali melangkah sejauh mata memandang. Kalau hari ni kalau kita sebut kapal terbang, tuan-tuan kalau daripada, saya kata saya daripada Pasir Gudang nak ke Langkawi 13 jam. Paling kurang. Dan kelajuan 90-110 dengan tiupan angin sekian-sekian saya akan sampai. 13 jam. Tanya orang biasa musafir ke Kedah. Tapi saya naik kapal terbang daripada Senai, sejam suku je. Beza tak? Jauh. Sejam suku mungkin. Saya sempat tidur 8 jam lagi. Daripada Senai terus ke airport Langkawi. Tu ke airport Langkawi.
Yang ni naik, kena berhenti kat Tapah dulu, gerak lagi, berhenti kat Kuala Kedah dulu, nginap hotel sekejap, sementara tunggu feri pagi. Lepas tu naik feri pula sejam, 2 jam. Tunggu kat situ pula, cari pula bas kenderaan sekian-sekian. Takkan saya nak kias yang tu dengan kapal terbang? Waktu Rasulullah menyebut, Ummu Hanik kata, bahaya nanti dia bohong. Tak apa, aku nak cakap. Sebab aku tak takut celaan manusia dan menyampaikan perintah Allah. Itu gambaran bagaimana Rasulullah ajar kita, bila kita sampaikan agama Allah, wajib semayang, wajib puasa, wajib menutup aurat, wajib mencari rezeki yang berkat, wajib meninggalkan riba. Dia kata, kalau tak terima riba, akan jadi begini-begini. Tak ada. Wajib tolak judi. Jangan, judi ini ekonomi negara. Kita mesti jadikan dia ekonomi kita. Judi ini merosakkan negara, bukan ekonomi negara. Walau dia cakap apa pun, sila guna hujah dan logik kamu. Kami yakin pada perintah Allah ini. Mana ini disebut oleh Allah, wala yakhafuna laumata laim. Kita tak takut celaan manusia. Dia nak kecam-kecam lah. Kalau ada penyokong judi tu ramai mengecam orang menyampaikan kebenaran, kita jangan peduli. Kerana ini perintah Allah. Apa kita nak takut? Di situlah orang yang bersifat benar dengan Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani, yang boleh buat macam ni cuma ulama yang beramal dengan ilmu. Sebab itu kalau kita buka sejarah, banyak kisah ulama-ulama yang boleh menegur pemerintah. Namun kita kena faham, mereka yang menegur pemerintah dan lebih besar, pertama, mereka ini ialah benar-benar orang yang beramal dengan ilmu mereka. Yang kedua, mereka benar-benar memilih perkataan yang paling sesuai untuk menegur mereka. Mereka bukan jenis outspoken macam tu kan. Kita mentang-mentang berani tegur, duk maki orang, bukan begitu cara menegur. Para ulama yang berani tegur pemimpin, mereka mencari perkataan sesuai untuk tegur. Imam Nawawi rahimahullah, waktu menegur pemerintah yang merampas banyak tanah-tanah wakaf, maka cara ditegurnya luar biasa dalam mengingat, dalam memberi amalan. Izzuddin bin Abdul Salam dalam menegur Zahir Baibars, waktu mengenakan cukai yang tinggi untuk menampung peperangan menentang tentera Tatar dan Mongol. Sebab asal hukum cukai dalam Islam adalah haram, melainkan adanya kemaslahatan tertentu. Itu pun diputuskan oleh para ulama mujtahidin untuk melihat dari sudut boleh atau tak boleh cukai ini. Hukum cukai adalah haram dan pemungut-pemungut cukai dijanjikan laknat dan neraka oleh Allah. Sebab itu hadis-hadis tentang larangan memungut cukai, hadis-hadis tentang azab dan laknat Allah pada pemungut cukai yang bekerja sebagai pemungut cukai ini banyak. Namun pada cukai-cukai yang baik, yang ada maslahah. Sebab Islam telah meletakkan asas cukai yang jelas, iaitu zakat. Zakat bermula pada zakat individu, itu fitrah, kepada zakat simpanan, zakat harta, zakat ternakan. Kita dah sudah dijaga ataupun telah dikenakan tanggungjawab harta tadi. Dah banyak. Ya, kalau kita ada ternakan, satu dah cukai, simpanan, cukai lagi, ataupun zakat lagi, kita ni. Ini kita dah ada satu komitmen. Tiba-tiba nak buat lagi cukai lagi, maka diharamkan. Sebab tu dalam sejarah Islam, orang Islam tak lagi dikenakan cukai kerana memadai zakat. Manakala orang kafir sebab dia tak ada zakat, maka dikenakan kharaj, dikenakan fai, cukai perdagangan, 1/10 dan sebagainya. Ada pun orang Islam, dia dah ada komitmen cukai. Kita dah ada komitmen yang berkaitan dengan zakat. Hatta kalau negara ini bukan negara Islam sekalipun, kita akan bayar zakat tu. Sebab ini kewajiban, tanggungjawab kita dunia dan akhirat. Itu tak termasuk sedekah-sedekah yang kita dianjurkan. Orang kafir tak ada komitmen itu. Mana ada agama mereka kenakan zakat atau sebagainya. Lalu mereka ataupun orang-orang yang cuba menambah beban orang Islam dengan cukai, dia kena ingat dosanya besar, bukan kecil, laknat Allah dan sebagainya. Sebab itu bila Zahir Baibars mengenakan cukai untuk menampung peperangan, Izzuddin tak setuju. Kenapa? Ya, saya dah sebut asal hukum cukai ni haram, tapi kalau ada masalah dibenarkan. Ada masalah, kerajaan fikir perlu ada demi menjaga negara, ya, itu dibenarkan. Tapi dengan kadar yang tidak membebankan. Asas itu ada dalam sistem percukaian dalam Islam. Jadi Izzuddin melihat Raja Zahir Baibars ni raja kaya. Dan dia mendapat tahu dia ada 1,000 orang kundik ataupun jariah, hamba perempuan, yang kesemua mereka dipakaikan pakaian kemas ataupun
kita katakan barang kemas yang banyak. Kata Izzuddin, dijual semua benda tu, kalau tak cukup baru minta dengan rakyat. Contoh seringkali bila negara ada masalah ekonomi, rakyat dibebankan, yang pemimpin tu naik gaji dan tu dapat keistimewaan. Padahal kita bila sebut jaga negara, yang terjejah pertama dia lah, jatuh pangkat. Tapi ramai orang tak nama pangkat sebab nak jaga rakyat, nak jaga rakyat. Bila naik rakyat pun dia tak jaga. Artinya pemimpin dulu yang kena korban sebelum rakyat, sebab rakyat dah terkorban banyak kali dah korban. Tapi pada pemimpin, mereka perlu buktikan pengorbanan mereka. Maka sebab itulah bila Izzuddin bin Abdul Salam tak setuju, kerana pemimpin itu ternyata dikelilingi kemewahan, sampai dijual semua baru disetujui. Dia bukan tak setuju mutlak, saya dah sebut. Dan Islam cukai ni kalau ada masalah, tak ada masalah. Namun para pemerintah kena terus review, terus tengok supaya dia tidak membebankan. Mesti cek selalu. Haram dia membiarkan rakyat terbeban dengan cukai-cukai dia. Terutama saya katakan kita orang Islam sudah pun dijaga dengan sistem zakat yang begitu jelas, efisien. Walaupun mana-mana jabatan tak boleh ambil tindakan kalau kita tak bayar zakat. Satu pun tak boleh ambil. Namun orang Islam tetap amanah menyempurnakan zakat. Lihatlah jumlah kutipan zakat di seluruh negara, bilion. Di seluruh dunia lagi banyak. Ini orang Islam begitu setia membayar zakat, setia berbanding yang bayar cukai. Jadi bila Syekh Abdul Qadir menyebut, ni para ulama yang menggunakan ilmu, yang ni yang berani bercakap benar. Berarti tuan-tuan kita nak damping dia. Sebab tu lepas tu Syekh kata, carilah ulama-ulama ini, mereka lah doktor-doktor yang sebenar. Kita kalau sakit tuan-tuan mesti terfikir nak cari doktor pakar. Bukan kita meremehkan doktor biasa, tidak. Ini untuk sakit-sakit biasa kita pergi doktor lah. Tapi kalau memang rumit sangat penyakit, kita mula merujuk pada pakar. Bukan kita je, doktor sakit pun dia cari doktor pakar. Tanpa kita merendahkan mana-mana kelompok. Semua kita bagus. Tapi saya kata, pada keadaan tertentu ada kepakaran yang perlu kita akui. Kita cari doktor pakar. Di hospital pakar. Kerana mereka akan mengetahui obat yang bertepatan dengan kita. Mereka tak perlu diagnosis panjang sebagaimana doktor biasa. Kalau doktor biasa dia akan diagnosis panjang. Kalau pakar tak, dia tengok, dia tahu. Sebab dia ada pengalaman yang panjang. Macam tuan-tuan rosak kereta juga. Kita jumpa mekanik yang baru buka. Kejap kita cek. 7 hari baru boleh ambil. Tapi kalau kita jumpa pakar, dari jauh kereta kita datang, dah tahu rosak apa ni. Bila siap? 7 minit je siap. Jadi kita tak boleh menolak kepakaran. 7 minit siap. Saya tahu cara nak buat. Dia pakar. Dia selesai. Kita tanya bahasa Arab, ada bukan pakar. Kejap anak tengok romuh balik rumah. Bila minggu depan? Kita tanya pakar, dia jawab tu sebab dia komus. Dia adalah komus. Maka itu cerita pakar. Memang ada orang yang Allah lebihkan. Jadi bila kita nak mengaji ulama, carilah ulama-ulama yang memang benar-benar beramal dengan ilmu dia. Dia adalah tabib yang sebenar. Yang boleh merawat sifat ataupun kecacatan agama kita yang dah patah-patah ni. Agama kita yang terpatah-patah. Dia bukan agama tercedera. Okey lagi cedera ni. Ni jenis patah benda ni. Oh patah bulang-bulang dah kita. Maka mereka lah yang akan menyembuhkannya. Lalu Syekh menyebut setiap penyakit ada obat. Yang menurunkan obat itu Allah. Dan bila kamu sakit, satu benda yang kena faham, jangan tuduh Allah dan takdir Allah. Tuduhlah diri kamu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kamu kerana perbuatan kamu sendiri. Itu pun Allah dah maafkan banyak. Tuan-tuan kita kena tahu, dia ini hakikat. Waktu saya sakit, tuan-tuan sakit, pertama cari salah kita. Jangan cari salah takdir Allah, cari salah kita. Kemudian lihat, di sebalik sakit dan ujian ini, barangkali Allah nak kebaikan untuk kita. Allah nak beri pahala banyak. Sebab disebut dalam hadis, Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah datangkan ujian padanya. Atau mungkin juga ini tongkat dari Allah, yakni hukuman Allah pada kita. Ya, saya ngaku saya silap. Mungkin dulu saya pernah tipu orang, sebab tu saya kena tipu hari ini.
Mungkin dulu Ustaz saya pernah nanya anak orang. Sebab tu hari ni orang nanya anak saya. Dulu saya sekolah, saya suka bully orang Ustaz. Sekarang anak saya kena bully kat sekolah. Mungkin itu salah saya. Dulu seronok kita kat sekolah bully orang. Lepas tu bila kita dah kahwin, kita dengar anak kita kena bully dia orang. Allah sedihnya. Macam itulah rasa orang yang kita bully dulu. Kita pun nampak Allah salah saya. Kita jumpa balik masa-masa yang kita bully, minta maaf lah. Saya dulu bully awak. Kan itu orang beriman ni bijak, cerdik. Nampak sahaja musibah kena, dia pun cek dia gini. Cek. Yang saya dah selalu sebut. Kata Fudail bin Iyad, apa pun yang berlaku pada kami akan lihat salah kami dengan Allah dulu. Kalau bini saya ada masalah, anak saya ada masalah, kenderaan saya ada masalah, saya tahu ini dosa saya dengan Allah. Dosa. Kadang-kadang tuan-tuan kereta kita rosak. Tu kita tengok salah saya kat mana. Oh, barangkali saya tak ada niat nak bawa kereta ni pergi kuliah. Saya cuma nak pergi melancong je. Itu rosak tu. Kita pun nampak silap kita. Barangkali saya tak nak tumpangkan orang. Itu rosak. Betul dia tak ada carburetor lah, bateri kena curi. Itu hal-hal berkesampingan. Sebenar-benarnya ialah mesti ada benda yang berkait dengan kita. Yang berkait dengan kita. Hari ni kenapa bisnes tak laju macam biasa? Tengok. Barangkali saya subuh lewat hari ni, tak berjemaah, itulah. Allah tegur saya. Nak cari sangat rezeki banyak, tak dapat juga. Tuan-tuan lihat, ini orang mestinya jujur. Tapi bukan saya yang menghukum orang tu. Tengok dia kena balik, mesti buat dosa ni. Saya tak akan hukum dia. Ini muhasabah dia dengan Allah. Kita tak boleh hukum orang. Saya tak boleh tengok orang yang rosak kereta. Ada dosa lah tu kereta rosak. Tak. Haram saya bertutur demikian. Sebab saya tak tahu. Itu tuduhan. Maka orang ni yang kena tahu. Maksudnya, orang yang kena tu yang muhasabah. Bukan saya terlalu muhasabah pada orang. Saya tak akan muhasabah dia. Oh, itu tak ikhlas. Itu kena macam tu. Tengok kedai dia tak laku. Niat buruk lah tu kedai tak laku. Tak. Saya tidak mau. Itu betul mengambil kerja Tuhan tu. Hukum sesuatu yang kita tak tahu. Saya kata saya secara peribadi. Kalau saya tergelincir kat tangga, saya tahu silap saya kat mana. Angkali saya gelincir kat tangga ni, waktu turun tu saya tak sebut nama Allah. Atau waktu turun tu saya adalah benda-benda yang tertentu yang memang saya tahu salah. Kita naik kereta langgar lubang, belok rim kita, baru beli. Apa sebab Bukan salah lubang tu dulu, salah kita dulu memang lubang tu kat situ. Punya lama lubang tu kat situ, yang kereta kita je kena kenapa? Mana ada salah kita? Allah silap. Tadi duk tengok orang, wasangka buruk yang duk kena. Tadi mungkin saya rasa riak, saya rasa macam bawa kereta macam Schumacher dah, macam bijak. Kena lubang. Hilang bijak kita tu. Oh, saya ada sombong sikit. Jadi tuan-tuan, bila saya dan tuan-tuan kena sikit musibah, cari salah kita dengan Allah. Jangan duk blame takdir tadi. Kita dulu. Kalau kita jumpa, alhamdulillah, Allah tunjuk pada kita. Sebab tu kita minta Allah tunjukkan keaiban kita. Tuan-tuan, bukan kita minta Allah tunjuk keaiban kita pada orang lain. Itu tak boleh. Kerana kita dah sebut antara dosa besar, kita ceritakan keaiban kita pada orang. Sesudah Allah tutup. Tapi yang ni kita minta Allah buka keaiban kita untuk kita tengok. Ada kata mana boleh Ustaz? Kita tak boleh minta Allah buka keaiban kita. Yang tak boleh buka keaiban kita untuk orang tengok. Untuk kita tengok supaya kita baiki. Maka itu yang kita nak. Kalau orang yang tak nampak keaiban dia, itu tanda Allah murka pada dia. Siapa sudah dia tak nak baiki diri dia. Dia rasa dia tak rosak. Bila kita minta Allah buka keaiban kita, bukan untuk tatapan orang. Untuk tatapan kita supaya kita dapat baiki. Jangan kita syok sendiri ingat kita baik. Nanti pulang ke akhirat masuk neraka. Habis syok sangat kita baik. Jangan. Saya nak Allah tunjuk mana kurang saya. Oh, saya kurang ikhlas. Saya kurang bersungguh-sungguh dalam agama. Saya bersungguh hak dunia. Saya ni melebihkan dunia daripada akhirat. Ya Allah, ampunkan saya. Saya nak tengok benda tu. Itu tuan-tuan kena beza. Bukan aib kita bukan untuk ditontonkan pada orang. Memang itu tidak boleh. Tapi untuk kita sendiri tonton. Dan kita pun tak nak cerita pada orang. Ini rahsia kita dengan Allah untuk kita baiki diri. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut dalam doa dia, munajat. Dia kata, Ya Allah, dekatkan kami tanpa datang bala dan bencana yang membebankan kami, yang kami tak mampu. Lembutkan segala qada dan qadarmu kepada kami. Dan lindungilah kami daripada kejahatan orang jahat dan tipu daya orang fasik
Ya Allah, jaga kami mengikut apa yang kau nak. Bukan apa yang kami nak. Apa yang cara Allah Ta'ala nak supaya kita terus terjaga. Dan kita mohon kepada Allah keampunan dan keafiatan dalam agama. Semoga agama kita sentiasa afiat, dunia dan akhirat. Dan kita mohon pada Allah supaya dikurniakan kekuatan melakukan amal soleh, kemudian ikhlas dalam beramal. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.